Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ayu Azira binti Abdul Susana, nombor matrik 271018. Yang pertama, pengenalan. Virtual Group atau kumpulan maya bermaksud sekumpulan orang yang bekerja untuk tujuan bersama tetapi di lokasi yang berasingan. Setiap ahli pasukan ini sukar bertemu secara fizikal antara satu sama lain. Ahli kumpulan ini dipisahkan oleh kedudukan geografi yang berbeza. Setiap ahli akan bertemu secara maya dibantu oleh pelbagai teknologi yang boleh berhubung. Dalam kumpulan maya, individu melakukan pekerjaan dalam persekitaran kerja maya yang dicipta dan dikendalikan melalui teknologi IT dan perisian. Contohnya aplikasi Google Meet, Webex dan lain-lain. Manakala kumpulan maya hanya bergantung pada media komunikasi elektronik, mereka bekerja dalam zon waktu yang berbeza dan pelbagai sempadan budaya. Terdapat beberapa cabaran apabila ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain. Ini terbukti apabila pekerja Malaysia dikatakan tidak selesa dan meningkatkan tekanan ketika bekerja dari rumah semasa wabak COVID-19 melanda Malaysia baru-baru ini. Hai and Assalamualaikum, saya Siti Nomila binti Ramlan Hasmai, nombor medik 271083. Okey, seterusnya ialah isu. Isu konflik kumpulan atau pemusuhan antara kumpulan yang berbeza adalah ciri umum semua bentuk organisasi sosial manusia. Contohnya, pasukan sukan, kumpulan etnik, negara, agama, kumpulan samseng dan sebagainya. Konflik kumpulan boleh dipisahkan kepada dua subkategori. Konflik iaitu konflik antara kumpulan di mana kumpulan individu yang berbeza berkonflik antara satu sama lain dan konflik dalam kumpulan pula ialah di mana individu terpilih adalah sebahagian daripada kumpulan yang sama bertembung antara satu sama lain. Konflik dalam kalangan kumpulan di dalam syarikat selalunya berpunca daripada perubahan besar dalam struktur ataupun operasi sebuah organisasi. Sebagai contoh, di dalam sebuah organisasi sering berlaku persaingan untuk mendapatkan pengagihan sumber-sumber seperti jawatan, keuangan, kelengkapan pejabat dan kelengkapan peribadi bagi memenuhi jabatan masing-masing. Namun, sumber-sumber tersebut adalah terhad. Akibatnya berlakulah ketidakpuasan dan hati dan ketidakadilan dalam pengagihan sumber tersebut apabila masing-masing mengutamakan kepentingan sendiri daripada mencapai maklumat organisasi keseluruhannya. Seterusnya pula ialah teori. Teori yang terlibat dalam isu konflik kumpulan ini ialah teori X dan teori Y, di mana teori X dan teori Y ini mewakili dua set andaian tentang sifat manusia dan tingkah laku manusia yang relevan dengan amalan pengurusan. Teori X mewakili pandangan negatif tentang sifat manusia yang menganggap individu secara amnya tidak suka bekerja, tidak bertanggungjawab dan memerlukan pengawasan rapi untuk melakukan kerja mereka. Manakala teori Y pula memaparkan pandangan positif tentang sifat manusia dan menganggap individu secara amnya rajin, kreatif dan mampu mengambil tanggungjawab dan mengawal diri dalam kerja mereka. Hal ini dapat dilihat di mana di bawah teori X, gaya pengurusan kepimpinan yang autokratif yang boleh membawa kepada penentangan di pihak bawahan. Hal ini di mana aliran komunikasi lebih cenderung menurun daripada pentadbiran kepada orang bawahan. Sebaliknya, di teori Y, gaya kepimpinan yang lebih partisipatif yang akan memberikan kuasa kepada orang bawahan untuk mencari tanggungjawab dan lebih komited untuk mencapai maklumat. Teori Y juga telah meningkatkan aliran komunikasi terutamanya daripada golongan atasan. Teori X juga dianggap sebagai hakim, manakala teori Y sebagai jurulatih yang hanya menggunakan prinsip terdahulu tanpa mengiraukan prinsip masa kini. Oleh hal yang demikian, teori X dan teori Y sering dikaji sebagai titik permulaan untuk membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pengurusan yang lebih terkini, seperti pengayaan pekerjaan, model ciri pekerjaan dan tenaga kerja yang telah diuruskan sendirinya. Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah binti Fauzi dan nama metrik 271070. Seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi konflik dalam kumpulan. Faktor pertama ialah dari segi komunikasi. Aspek komunikasi merupakan suatu aspek yang penting dalam mewujudkan pengurusan dalam grup berjalan dengan lancar dan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik hasil daripada komunikasi yang berkesan. Isu konflik timbul apabila ahli kumpulan tidak dapat mengamalkan komunikasi yang baik dalam perbincangan, terutamanya dalam membuat keputusan, menyebabkan proses penyampaian maklumat tidak dapat dikendalikan secara berkesan. Hal ini berikutan penggunaan bahasa yang rendah dalam kalangan ahli merumitkan keadaan sehingga menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara mereka, menyebabkan konflik berlaku. Selain itu, tingkah laku juga mendorong kepada konflik. Tingkah laku merujuk kepada perlakuan seseorang individu sama ada dari segi percakapan atau perbuatan. Isu konflik berlaku apabila sikap yang ditunjukkan oleh segelintir ahli tidak memberikan kerjasama yang baik dalam perbincangan, menyebabkan ahli-ahli lain menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap sikap tersebut. Mereka juga bertindak mengabaikan
tanggungjawab sebagai satu kumpulan. Mereka menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri dan lebih memilih untuk menyelesaikan sesuatu perkara secara bersendirian tanpa berbincang dengan rakan mereka, menyebabkan hasil perbincangan tidak menemui penyelesaian terbaik dalam perbincangan kumpulan. Faktor yang ketiga pula ialah perbezaan dari segi perbezaan pendapat, di mana setiap ahli mempunyai idea dan pendapat yang berbeza dalam sesuatu perbincangan, menyebabkan penyelesaian dalam sesuatu membuat keputusan tidak dapat dikendalikan dengan baik. Keadaan ini mendorong kepada berlakunya konflik disebabkan mereka mempunyai percanggahan idea ataupun pendapat dan tidak dapat berbincang secara baik sebagai satu kumpulan. Oleh itu, faktor-faktor ini membawa kepada konflik yang berlaku sama ada memberi impak positif atau negatif kepada kumpulan menerusi perbincangan, terutamanya dalam membuat sesuatu keputusan bagi sesuatu isu. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang impak negatif konflik dalam kumpulan. Impak negatif yang pertama ialah menghalang perjalanan kerja. Apabila isu konflik antara kumpulan, para pekerja akan bersikap pentingkan diri dan terlibat dalam pergaduhan sama mereka yang akan menyebabkan banyak kerja yang akan terganggu. Seterusnya menyebabkan proses pembuatan keputusan terbantu. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka sesebuah proses pastinya akan terjejas dan hal ini juga akan menyusahkan ramai pihak. Impak yang ketiga ialah mengurangkan minat kerja dalam diri para pekerja yang terlibat dalam konflik ini. Apabila berlakunya konflik antara kumpulan, produktiviti para pekerja juga akan terjejas dan merosot. Mereka juga akan bersikap sambil lewa dalam menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan oleh pihak atasan. Seterusnya menyebabkan ahli berasa tidak gembira. Pergaduhan ini akan terjadi apabila wujudnya pertikaian dalam sesebuah keputusan. Mereka tidak bersetuju dengan sesebuah keputusan yang dilaksanakan dan hal inilah yang akan menyebabkan berlakunya pelbagai konflik. Impak negatif yang terakhir ialah mengurangkan kerjasama, kepercayaan dan motivasi. Apabila berlakunya beberapa konflik antara kumpulan, masing-masing pastinya akan mempunyai masalah seperti kurang percaya terhadap rakan sekerja dan sebagainya. Para pekerja akan berusaha untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan rakan sekerja yang lain sekiranya terlibat dalam masalah konflik ini. Terdapat beberapa impak positif yang akan terhasil daripada konflik antara kumpulan. Impak positif yang pertama ialah menggalakkan pencarian fakta-fakta baru. Pergaduhan antara para pekerja akan mewujudkan lebih banyak fakta baru yang menjadikan pemilihan keputusan terdiri daripada idea yang lebih bagus. Impak positif yang kedua ialah meningkatkan prestasi dan persembahan dalam kumpulan. Bagi mengalahkan pihak lawan, mereka pastinya akan melakukan pelbagai langkah bagi meningkatkan lagi kemahiran dan kecekapan mereka. Impak positif yang terakhir ialah menilai kuasa dan keupayaan individu. Keupayaan individu akan terselah apabila wujudnya konflik antara mereka kerana mereka akan bersaing secara individu. Seterusnya ialah penyelesaian masalah. Yang pertama ialah memadankan teknologi dengan tugas yang diberikan. Setiap organisasi mempunyai banyak teknologi komunikasi yang dimiliki, iaitu bermula dari platform email dan sembang hinggalah ke persidangan web dan persidangan video. Oleh itu, penggunaan alat yang paling sesuai untuk tugas tertentu akan dapat melancarkan urusan secara maya. Memilih alat teknologi yang salah boleh membawa kepada masalah. Persidangan web dan persidangan video adalah alat yang lebih interaktif dan lebih sesuai untuk tugas yang kompleks seperti penyelesaian masalah dan juga rundingan yang memerlukan idea dan perspektif yang berbeza. Secara ringkasnya, tak semua perbincangan perlu dilakukan secara persidangan video atau web kerana kita memiliki alat teknologi yang banyak dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Yang kedua, menggalakkan budaya sosialisasi. Untuk memupuk tingkah laku yang baik antara ahli kumpulan, setiap ahli kumpulan itu perlulah
mempunyai budaya sosialisasi. Bersosial bersama dengan menggunakan alat komunikasi boleh membantu dalam mendorong penglibatan pekerja. Jadi apabila pekerja berasa seperti mereka adalah sebahagian daripada pasukan, mereka lebih terlibat dan lebih bersemangat untuk melakukan tugas mereka. Platform internet dan dalam talian menjadikan aktiviti bersosial dan aktiviti bersosial dan pelaksanaan tugas atau kerja menjadi lebih mudah. Oleh itu, setiap organisasi itu perlu menyediakan kumpulan Facebook untuk pekerja mereka atau keseluruhan saluran sembang yang boleh menggalakkan pekerja itu untuk berhubung antara satu sama lain. Yang ketiga, menggalakkan waktu kerja yang fleksibel. Menggalakkan waktu kerja yang fleksibel merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah kekangan masa semasa persidangan secara atas talian. Terdapat banyak faedah untuk waktu kerja yang fleksibel. Contohnya, waktu kerja yang fleksibel ni terbukti secara saintifik untuk mengurangkan tekanan secara psikologi dan mampu meningkatkan kepuasan kerja. Waktu kerja yang fleksibel juga memberi peluang kepada ahli pasukan untuk bekerja apabila mereka berada dalam keadaan yang paling produktif. Sama ada sesetengah pekerja mempunyai produktif pada waktu pagi ataupun pada waktu malam. Jadi di bawah pengaturan masa fleksibel ni, pekerja mungkin dikehendaki bekerja beberapa jam mengikut trust standard dalam tempoh tertentu yang membolehkan pekerja lebih fleksibel dalam memulakan dan juga menamatkan masa bekerja mereka. Yang terakhir, kesimpulan. Ringkasnya, ciri-ciri kumpulan maya adalah individu yang bekerja dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat walaupun jarak geografi berbeza, ruang masa terhad dan bidang tugas merentasi fungsi daripada pelbagai jabatan atau unit organisasi. Kumpulan maya bergantung pada komunikasi untuk menyelaraskan tugas dan membina hubungan. Pelbagai jenis cabaran dilalui oleh kumpulan maya. Namun cabaran ini bukanlah penghalang untuk mereka terus melakukan tanggungjawab yang diberikan. Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab dan kepakaran yang digunakan bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Kerjasama yang erat dengan berpegang pada matlamat yang sama adalah kunci yang membawa kepada kejayaan mana-mana ahli kumpulan maya. Dalam kumpulan maya, kita boleh mewujudkan satu kumpulan budaya kerja yang sihat dengan melakukan beberapa perkara dengan betul tanpa melihat latar belakang ahli kumpulan. Jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan menghargai nilai, kejayaan boleh dicapai walaupun banyak cabaran dan halangan yang akan dihadapi oleh kumpulan maya. Sekian, terima kasih.